Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Rusdi bin Rizwan. Hari ini saya akan membentangkan case study bagi subjek teknologi workshop. Nombor pendaftaran saya ialah 14 DEM 20F2018. Soalan pertama ialah kepingan keluli lembut berketebalan 0.50mm hingga 1.25mm. Kimpalan yang sesuai digunakan ialah kimpalan gas. Kimpalan gas didefinisikan sebagai satu proses penyambungan logam dengan kaedah memanaskan kedua-dua bahagian logam yang hendak disambung sehingga cair dan menjantung menjadi satu. Apabila dilihat seperti dalam gambar ini, kita dapat lihat alatan yang digunakan dalam kimpalan gas. Yang pertama adalah kelengkapan oksietylene. Dalam kelengkapan oksietylene ini terdapat silinder gas oksigen dan silinder gas asetilena. Pemasangan kelengkapan yang sempurna adalah sangat penting. Semua kelengkapan hendaklah dalam keadaan baik sebelum pemasangan dilakukan untuk mengelakkan kesilapan pemasangan dan penyambungan satu penyambungan telah ditetapkan. Contohnya semua penyambungan bagi gas asetilena mempunyai tanda lurah dan mempunyai berbenang ke kiri. Kod warna juga digunakan untuk membezakannya. Kelengkapan asetilena diletakkan dengan warna merah sementara kelengkapan oksigen diwarnakan dengan kod warna biru atau hijau. Semua penyambungan hendaklah diketatkan dengan betul untuk mengelakkan bahagian yang bocor. Ujian kebocoran boleh dilakukan dengan menggunakan air sabun dengan meletakkannya di bahagian penyambungan. Selain itu ialah pengatur oksigen, hos getah, sumpitan api, alat pencenggah nyala balas. Bagi proses kimpalan gas ini, ia dikenali sebagai kimpalan oksietylena, iaitu proses memastikan tautan bahan yang dipanaskan dengan menggunakan api ataupun nyalaan oksietylena dengan atau tanpa rop penambah. Api dari campuran gas oksigen dari gas asetilena mampu meleburkan logam yang akan membentuk sambungan. Di sini kita dapat lihat ia mempunyai 3 jenis api, iaitu api oksietylena jenis neutral yang menggunakan rop penambah dan menunjukkan bahawa logam melebur bentuk kawah cair. Nyalaan jenis pertengahan biasa digunakan dalam banyak kerja menyimpal. Kita perlulah memilih nyalaan yang betul supaya dapat meleburkan logam atau benda kerja dengan cepat dan sempurna. Seterusnya ialah kepingan keluli lembut berketebalan 3mm hingga 9mm. Kimpalan yang sesuai ialah kimpalan ARCA. Sebelum itu, mesin kimpalan ARCA ialah merupakan sebuah alat ubah perendah, iaitu ia mengubah dari voltage tinggi kepada voltage rendah. Tetapi ia menghasilkan arus yang tinggi untuk menerbitkan ARCA bagi kegunaan menyimpal. Ia dilengkapi dengan kabel pemegang elektrod dan juga kabel bumi ke meja kerja. Seperti yang dilihat dalam gambar, kita perlu memastikan semua perkara adalah sama seperti yang di dalam gambar sebelum memulakan kerja. Kimpalan ARCA elektrik dijalankan secara mengalirkan tenaga elektrik daripada elektrod ke atas logam asas dan menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba yang tinggi. Tenaga haba ini digunakan untuk melebur logam elektrod ataupun logam tambahan atau logam penyambung yang akhirnya menghasilkan satu sambungan kimpalan. Pada asasnya, banyak tenaga elektrik diperlukan untuk mencapai suhu tertentu bagi melebur logam dalam jangka masa yang pendek. Seperti yang dilihat dalam gambar, berikut merupakan bagaimana kimpalan ARCA dilakukan. Kita juga dapat lihat di situ kita memerlukan peralatan tambahan bagi kimpalan ARCA, iaitu pemegang elektrod, kabel atau wayar kimpalan, kabel bumi, pelindung muka, sarung tangan, pelindung lengan, apron kulit, teluk sepihan, berus dan penyepit. Ia bagi mengelakkan kita daripada perkara-perkara yang bahaya di dalam bengkel. Bagi keselamatan, bahaya-bahaya yang mungkin ditemui dalam kerja-kerja kimpalan ARCA ialah daripada sinaran ARCA, percikan logam lebur, gas-gas dan haba yang terhasil serta risiko jatuh elektrik. Oleh itu, kita mestilah sentiasa berhati-hati apabila menjalankan kimpalan ARCA untuk mengelakkan daripada berlakunya sebarang kemalangan.
soalan ketiga, kepingan kelulitan karat berketebalan 0.50 mm hingga 5 mm. Okey, soalan seterusnya ini menunjukkan kimpalan sesuai bagi kimpalan ini ialah kimpalan TIG, iaitu kimpalan argon TIG iaitu tungsten inert gas atau kimpalan elektrod tidak habis. Ia adalah apabila argon menyala di antara elektrod tungsten dan bahagian-bahagian yang perlu dikimpan. Oleh itu, dalam jurang akar tiada perpindahan logam cair. Ini membolehkan anda membuat pembakaran akar elektrik dan meningkatkan kestabilannya dengan ketara. Di samping itu, kimpalan TIG mengurangkan kehilangan penjatan, menghapus petal logam yang mungkin dan menghadkan kesan logam dari laju arka pada logam lebur. Akibatnya, kualiti kimpalan meningkat ke tahap yang baru dan lebih sempurna. Okey, terdapat dua jenis mesin kimpalan TIG, iaitu mesin kimpalan TIG arus ulang-alik dan mesin kimpalan TIG paduan, iaitu arus ulang-alik atau arus terus. Okey, kelebihan bagi mesin kimpalan TIG inilah sambungan kimpalan adalah lebih kuat kerana dapat merintangi karatan dan ia lebih berkesan serta lebih murah. Perisai gas juga digunakan memudahkan untuk kita memulakan serta dapat mengawal arka dengan lebih stabil. Mesin TIG juga mengurangkan berlaku udara terperangkap, iaitu keliangan, tiada pencemaran bahan laku dan tiada berlaku sanga terhadap yang terperangkap pada bahagian dalam sambungan. Oleh itu, kimpalan TIG sesuai apabila kita melihat kelebihannya, ia sesuai untuk digunakan bagi kepingan kelulitan karat berketebalan 0.50 mm hingga 5 mm. Okey, soalan 4 ialah kepingan aluminium berketebalan 1 mm hingga 3 mm. Kepingan aluminium ini sesuai digunakan dengan kimpalan MIG. Okey, sebelum itu kimpalan MIG atau MIG disebut sebagai semi automatik. Ia kerana jahitannya dilakukan menggunakan obor, tapi wayar di dalamnya diberi makan dari mekanisme khas dari gergelung. Prinsip operasi serupa dengan MMA, hanya pembakar kompak yang disediakan dan bukan pembunganya. Logam dihubungkan oleh busuk elektrik, iaitu kabel masa disambungkan ke dalam produk dan tambah tetap pada wayar. Okey, MIG ini dikenali sebagai Metal Inert Gas Welding ataupun dikenali sebagai kimpalan logam gas lengai. Dalam proses ini, elektrod akan melebur dan bercampur dengan leburan logam induk untuk membentuk kompak kimpal. Oleh yang demikian, elektrod mestilah dibekalkan arus yang berterusan sepanjang proses kimpalan itu dijalankan. Untuk bekalan elektrod yang berterusan, elektrod dibuat dalam bentuk dawai yang boleh dihulurkan keluar dari muncung pengimpal secara automatik pada kelajuan yang ditetapkan. Gas pelindung dibekalkan melalui muncung kimpal seperti yang dilakukan dalam kimpalan TIG. Proses ini boleh dilakukan secara automatik atau separuh automatik. Walau bagaimanapun, alat kelengkapan MIG adalah lebih rumit kerana prosesnya memerlukan huluran elektrod yang berterusan dan seragam. MIG digunakan dengan meluas untuk kimpalan yang memerlukan kadar pengeluaran tinggi. Contohnya dalam kimpalan kilang pembuatan. Okey, kita dapat lihat di situ berikut adalah komponen MIG. Ia mempunyai kepala kimpalan, penyentuh, unit uluran dawai, pengatur gas perisai, bekalan gas perisai, sumber kuasa, bekalan elektrod dan perkara paling penting ialah benda kerja untuk melakukan kerja. Okey, bekalan kuasa. Pada kebiasaannya, mesin untuk kimpalan MIG ialah perdana motor atau penerus jenis bekalan kuasa bervoltan. Malaya membekalkan arus terus hingga 25 ampere. Secara automatiknya, voltan akan berubah mengikut jarak jelahan di antara hujung dawai elektrod dengan kerja, manakala arus pula berubah secara sengsang ketika kerja dilakukan. Seterusnya ialah penembak kimpalan. Penembak kimpalan biasanya digunakan untuk mengeluarkan dawai elektrod dan gas pelindung. Kaedah mengeluarkan dawai elektrod dari muncung penembak ialah secara tarik atau tolak. Seterusnya, gas pelindung. Untuk MIG, gas karbon oksida digunakan. Gas karbon digunakan untuk mengimpal MIG klorida karbon. Seterusnya ialah dawai elektrod. Ia adalah sangat penting dan mestilah dari logam yang mempunyai kerencaman yang sama dengan bahan kerja yang dikimpal. Okey, seterusnya ialah kelebihan kimpalan MIG.
Okey, kelebihan kepalan MIG ialah prosesnya boleh diautomasikan, digabungkan dengan robot. Ia adalah lebih cepat, hasil kepalan yang dihasilkan bermutu tinggi. Arkah dan kuman kimpalan mudah dilihat semasa melakukan pengepalan. Kepalan boleh dibuat pada semua kedudukan. Ia juga boleh menyimpan semua jenis logam utama. Maka kepingan aluminium ketebalan 1 hingga 3 mm juga sesuai digunakan dengan kimpalan MIG.